أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Marilah kita sama-sama menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan sekalian kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada pengarang kita bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan semua sihat ke? Alhamdulillah. Tuan-tuan, selamat tahun baru ma'al hijrah. Mudah-mudahan tahun baru yang Mai ni baru 8 hari bulan, masuk maghrib 9 hari bulan. Mudah-mudahan hajat-hajat tuan-tuan selama ni ada yang tertangguh, mudah-mudahan Allah tunaikannya pada tahun ni. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita masih lagi memakai kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid 1, dan kita masuk surah Al-Baqarah. Dan dalam pertemuan yang lalu secara tidak rasmi kita dah cerita dah berkaitan dengan ayat berkaitan dengan tajuk dia sikit. Tapi tak apa, kali ni kita baca dengan apa yang kata musannif, insya-Allah pada halaman yang ke-7. Surah Al-Baqarah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi daraini amin. Kata pengarang, surah Al-Baqarah madaniyah,
286 atau 7 ayat, maka sebab dinama Baqarah kerana ada di dalamnya cerita lembu bagi anak yatim yang banyak berbuat kebaktian pada ibunya. Nabi Musa beli dengan harga sepenuh kulitnya emas. Maka surah Al-Baqarah adalah surah yang kedua di dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan nak tulis nota, tuan-tuan boleh tulis. Surah Al-Baqarah adalah surah yang kedua di dalam Al-Quran. Surah yang kedua namanya Al-Baqarah, maknanya sapi atau lembu betina. Surah Al-Baqarah merupakan surah yang terpanjang di dalam Al-Quran kerana dia memiliki 286 ayat dan pengarang tambah satu lagi atau 7. Makna kata 287 ayat. Sat lagi kita cerita insya-Allah. Kalau guru kami yang mengajar fiqh dia sebut sayati. Jadi bila lepas ni saya kata insya-Allah sayati itu maknanya sat lagi lah. Akan, ya'ti datang. Sayati akan datang. Macam tu makna dia. So, sekali lagi kita sebut. Surah Al-Baqarah kata Nabi antara surah yang mulia. Surah yang paling mulia, surah paling hebat, paling power, paling agung. Kita guna istilah dia paling agung adalah surah Al-Fatihah. Tetapi surah Al-Baqarah ada juga dipanggil sebagai surah bunga, surah yang Nabi suka baca, sebab di dalamnya ada 3 ayat yang paling istimewa dan salah satunya ayat yang paling agung. Tadi surah paling agung surah Fatihah, ayat paling agung surah Al-Baqarah. Apa dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa ayat tu? Ayatul Kursi. Surah Al-Baqarah ayat 255. Hak tu ayat yang paling agung sekali dalam Al-Quran, ayat Kursi. Dia duduk dalam mana? Dalam surah Al-Baqarah. Kemudian dia ada lagi 2 ayat yang power juga dalam surah Al-Baqarah, iaitu 2 ayat yang terakhir, Amanar Rasul. Siapa hak baca Amanar Rasul, baca ayat Kursi di pagi hari, maka dia akan selamat seluruh harinya daripada gangguan syaitan. Itu kata Nabi dalam hadis yang sahih. Maka tuan-tuan, saya nasihatkan terutamanya masjid negeri, pagi-pagi jangan tinggal Amanar Rasul dengan ayat Kursi. Siapa baca ayat Kursi selamat dah, baca Amanar Rasul selamat, baca dua-dua selamat atas selamat. Selamat. Dia betul, selesai bang. Dia selamat tuan-tuan. Yang tu hadis Nabi. Jadi surah Al-Baqarah ni dia ada banyak keistimewaan dia. Antara lain, hak ni yang saya teringat ni, tak tulis pun, teringat aja nak sebut. Antara lain Nabi kata, apabila seorang kamu masuk rumah baru, kediaman baru atau kediaman yang sudah lama ditinggal, maksudnya dia ada rumah dia, tata dia pergi overseas 2 bulan, sebulan, kemudian baru nak balik, maka bacalah surah Al-Baqarah. InsyaAllah kalau ada benda-benda yang tak berapa sesuai, dia akan keluar daripada rumah itu. Ustaz, bakat pasang ayat Quran guna CD ke, guna MP3 boleh ke? Jawab sendiri ya. Baca sendirilah, bukan lama pun, 2 juzuk setengah ya. 2 juzuk setengah, 1 juzuk kalau sejam pun baru 2 jam setengah, tak lama. Kalau 1 juzuk 30 minit baru sejam setengah, tak lama. Duduk saat menelah habis ha. Ustaz, boleh tak kalau bahagi-bahagi? Kami anak beranak, saya isteri, kalau ikut macam kami lah, ayah, mak, saya adik-beradik 4 orang, ada 6 orang, bagi seorang sikit. Sebab dia 2 juzuk, 1 juzuk 22 muka surat, 2 juzuk 44 muka surat, setengah tambah ada buh lagi 10. Kira pukul hampir rata 60 muka surat. 60 bagi seorang 10 muka surat, boleh tak Ustaz? Boleh, silakan. Boleh. Ayah ambil yang awal lah, senang sikit. Isteri ambil hak tengah-tengah. Anak bungsu ambil hak ujung. Dia baca Amanar Rasul, senang lah kat dia. Dapat 10 muka seorang. Boleh tak boleh? Boleh, silakan tuan-tuan. Hak tu saya abang lah. Maknanya bila saya kata lagu tu, boleh tak kalau nak khatam Quran dalam keluarga, baca seorang sikit, bagi. Lepas tu nak khatam Quran, boleh tak? Boleh, silakan. Falyatafaddal mashkura, tak ada masalah. Habis.
Okay, sambung cerita betul-betul dia. Surah Al-Baqarah Madaniyah. Khair. Surah dia punya verse lah. Chapter dia, cerita adalah surah yang kedua, iaitu surah Al-Baqarah. Habaq dah nama dia tadi. Madaniyah, hari tu cerita dah. Tapi hari tu ramai yang balik raya Deepavali. Kan kita betul Deepavali kan, balik Deepavali tak ada. Jadi saya ulang sikit. Madaniyah, bila dia tulis saja Madaniyah, boom, dalam otak kita mesti kena ada dah dia punya estimate dia. Apa dia? Yang ni diturunkan lepas Nabi hijrah. Maknanya dekat satu kawasan yang dah ada sebuah kerajaan Islam, yang Islam disanjungi, dan Nabi dapat tempat, dan Nabi kena buat sesuatu yang dinamakan undang-undang. Jadi ayat surah Al-Baqarah ni power lah. Pasal apa? Sebab dia turun selepas daripada hijrah Nabi. Dalam Al-Quran dia duduk nombor 2. Canggih sungguh. Pasal apa? Cuba bayang balik. Dulu kita baca surah Fatihah sebiji-sebiji. Saya ulang sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita habaq segala, kita mulakan sesuatu benda dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Kita tauhidkan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita pujikan Allah Ta'ala. Kemudian ayat yang ketiga, kita kata Ar-Rahmanir-Rahim, kita habaq Allah tu siapa dia. Kemudian kita habaq Maliki Yaumiddin, kita habaq kata yang Allah Ta'ala itu dia ada hari pembalasan. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita habaq pula dekat semua orang. Kita kata hari itu dalam pembelajaran kita, Allah ni dia nak suruh kita beribadah pada dia, baru kita boleh minta tolong pada dia. Kemudian Allah bagi tahu kat kita pula, ihdinas siratal mustaqim, ayat nombor 6, minta jauh daripada jalan-jalan yang tak betul, iaitu minta jalan yang lurus. Dalam jalan yang lurus tadi tu ada 3. Apa dia? Jalan yang Allah bagi nikmat, bukan jalan orang yang Allah murka, bukan jalan orang yang sesat. Jalan orang yang Allah bagi nikmat kita sebut dah, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Habaq dah. Yang kedua, apa dia? Tak mau daripada kalangan orang murka, iaitu orang Yahudi. Yang ketiga, apa dia? Tak mau daripada kalangan orang yang sesat, iaitu orang Nasrani. Bila habis saja ending dia, waladdallin, amin. Kita baca doa, tak mau daripada kalangan orang yang tak mau, amin. Alif lam mim. Dahsyat. Tadi masa mula-mula kita starting dia dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Ni saya terjemah Melayu, tuan-tuan bayang. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Orang yang mana dengar pun semua faham. Oh bagus, betul sampai amin. Tiba-tiba alif lam mim. Apa ni? Seolah-olah Nabi nak tarik perhatian semua orang kena dengar dia nak cakap sesuatu. Ni cantik lah. Lepas tu dalam ni sekali lagi kita nak jumpa siapa dia? Siapa dia orang yang jalan Allah bagi nikmat? Siapa dia jalan Allah Ta'ala murka? Siapa dia jalan yang Allah Ta'ala kata sesat? Siapa dia sekali lagi jumpa satu golongan? Pasal apa? Lepas hijrah ada satu golongan, nama dia golongan munafik. Nabi kena kenal benda tu dulu. Sebab Nabi baru sampai Madinah. Tala'al badru alaina. Nabi melalui satu perjalanan. Wallahi tuan-tuan, kalau ikut betul-betul memang Nabi excellent. Nabi tahu semua benda. Nabi foresight semua benda. Nabi dalam masa peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi dah jumpa dah dengan malaikat Jibril ketika Nabi semayang 2 rakaat dekat satu tempat. Jibril kata kat Nabi, hadis sahih Bukhari Muslim, Muhammad turun semayang dekat sini. Nabi dah semayang dah. Malaikat Jibril tanya, naik dah berjalan dah. Malaikat Jibril tanya, Muhammad tahu tak tempat semayang tadi nama apa? Tak tahu. Tu nama dia Taibah. Taibah tu adalah tempat yang kamu akan hijrah pergi dekat dia. Nabi dah semayang dah 2 rakaat. Nabi dah semayang dah 2 rakaat dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Maknanya Nabi dah tahu segala selok belok benda, semua Nabi dah tahu. Cumanya Nabi dia tak boleh duk buat tahu seorang-seorang dia, sebab yang dia nak ajak adalah manusia biasa macam kita ni. Muhammadun basyarun la kal bashar lakinnahu yaqutu bainal hajar. Nabi manusia tapi dia bukan manusia biasa lagu kita. Dia macam batu permata di celah batu-batu. Batu juga tapi batu permata, ada harga dia. Nabi manusia tapi dia ada harga dia. Jadi dia tak boleh buat hidup seorang-seorang dia. Dia kena ajak macam mana dia nak bawa kita menyelamatkan diri kita ketika mana Nabi tak ada dan duk tunggu Dajjal bila nak keluar. Hak tu memang kena habaq kat orang. Kita punya objektif sekarang ni, kita kena beriman pada Allah Ta'ala, benteng diri kita daripada fitnah Dajjal. Hak tu fitnah akhir zaman. Kalau tidak, takkan Nabi bagi hadis panjang berjela 3-4 muka. Kita mengaji semua ni untuk benteng diri kita. Tengok sekali lagi jumpa Dajjal, tahu apa nak jawab dekat dia.
Contoh, tapi wa'ayazubillah minta tak jumpa lah, mati awal lah semua nah. Boleh doa lagu tu? Dia kata dia ni doa mati awal pula. Tak tahulah. Minta lagu tu. Macam mana keadaan ni? InsyaAllah kita hadapi dalam keadaan bila kita mengaji Quran ni. Baik, sambung sikit. Dia kata apa? Bila kita dah tanam, bila Nabi lagu tu, Nabi sampai Madinah, Nabi baru nak jumpa dengan orang Madinah yang dulunya sebelumnya ada sebahagiannya daripada kalangan orang Yahudi, ada daripada kalangan ahlul kitab, ada kalangan orang yang kenal Muhammad tapi tak suka kat dia, tapi nak kena masuk Islam, takut nak ikuti Muhammad bunuh, nama dia orang munafik. Jadi sebelum tu seperti biasa, tak kenal maka tak cinta. Nabi kena kenal dulu semua orang. Nak kenal tu yang muqaddimah surah Al-Baqarah, Allah cerita terus kat kita siapa dia depa ni. Sebenarnya cerita kat Nabi ya. Siapa dia yang ada dekat Madinah ni? Siapa dia yang ada atas muka bumi ni? Habaq kat Nabi. Jadi kita nak kenal siapa dia tu sat lagi, insya-Allah. Jadi kita dah dapat dah surah Al-Baqarah Madaniyah. Dah tahu dah Nabi dah hijrah dah, cantik dah. Kita baca cerita pun lepas peristiwa hijrah, cantik dah hijrah dah, masuk tajuk ni, bagus. Kita dah ready dah tahu dah Nabi dah tala'al badru alaina, dah sampai dah dekat Quba, dah pergi dah dekat Madinah, dah nak bina dah Masjid Nabawi. Kemudian ada benda yang Nabi nak kena tahu. Yang ni cerita dia. Dalam suasana lagu tu kita kena starting dia. Surah Al-Baqarah Madaniyah 286 atau 7 ayat. Tuan-tuan tarik pangkah tang situ. Maksudnya tarik palang tang situ, berhenti tang situ. Apa dia? Surah Al-Baqarah ada 286 ayat atau 287 ayat. Dia mai satu soalan dekat kita. Apa dia? Ayat Quran boleh bertambah ke boleh berkurang? Wallahi tuan-tuan, ayat Quran yang mana ada dekat tuan-tuan hak tu lah sampai kiamat. Dia tak ada tambah, tak ada kurang. Hak ni macam mana boleh ada 87? Kalau 87 kena tambah 1 daripada 86. 286 tambah 1 baru jadi 287. Tak tuan-tuan, 286 dengan 287 boleh terjadi dengan satu ilmu. Ilmu tu kita ambil letak sini dulu. Jangan cakap lagi. Ambil atas dia dulu yang ilmu dulu, baru kita faham. Okey, apa dia saya nak cerita? Al-Quran adalah kalam Allah yang hadir bersamanya dengan ribuan ilmu. Ilmu yang masyhur di Malaysia, khususnya di negara kita Malaysia ni, yang masyhur ilmu Al-Quran 3 aja tuan-tuan. Daripada hak banyak tu 3 aja masyhur, maknanya famous. Yang pertama ilmu tajwid. Hak ni masyhur, bagus. Siapa yang dalam ni tak pi lagi kelas tajwid, mesti kena pi. 1. 2, ilmu yang masyhur tentang Al-Quran di dunia kita adalah ilmu tarannum. Malaysia champion. Suara sedap depa ni. Yang ketiga, ilmu yang masyhur tentang Al-Quran dalam dunia kita, dunia orang Melayu, Islam, Malaysia khususnya, ialah ilmu tafsir Quran. Tu ya. Tapi tuan-tuan saya nak sebut, tuan-tuan tengok saya elok-elok, tuan-tuan dengar elok-elok ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Ada salah silap, tuan-tuan bagi teguran, tak apa. Tuan Imam yang saya muliakan dan sebagainya semua, ada apa-apa kita kongsi sama-sama. Tuan-tuan tengok saya nak bagi tahu. Quran dia ada banyak ilmu sebenarnya yang hebat-hebat, yang mana ulama kalau nak jadi Tok Mufti, nak jadi macam mana Dr. Yusuf Al-Qardawi, nak jadi, dia kena tahu banyak ilmu tentang Al-Quran. Salah satunya yang pertama saya nak kongsi dengan tuan-tuan, tuan-tuan tulis sekali kita tanya supaya boleh ingat apa nama ilmu dia, supaya kita boleh habaq ke anak kita ni, aku ni nak hang jadi alim dalam bidang ni pun tak apa dah. Aku nak hang alim dalam bidang ni pun tak apa dah. Kita boleh habaq kat dia. Sebab apa? Ilmu tu tak ramai orang pelopori. Rugilah. Yang pertama saya nak kongsi dengan tuan-tuan, ilmu yang ada dengan Al-Quran adalah ilmu Dhabtul Quran. Saya ulang sekali lagi. Dhabtul Quran. Macam mana nak eja dia? Bad, ba, ta. Dhabtu. Dhabtu. Bod, ba, bod ada titik atas, ba, ta. Dhabtul Quran. Apa makna dhabtul Quran?
Tanda di dalam Al-Quran, baris atas, baris bawah, tanda mati, syaddah, tanda panjang, mat asli, mat lazim, mat silah, tanda ya bawah, tanda waw kecil. Tanda tu siapa yang letak? Tu ilmu dia. Al-Quran tuan-tuan kena nampak dengan mata kepala kita secara nampak betul. Pertama dia mai daripada Jibril. Jibril bagi dekat Nabi. Nabi genius. Nabi hafal terus. Memang sabit dalam banyak riwayat hadis. Hatta ayat surah Ali Imran yang 200 tu pun Nabi hafal sekaligus 200 ayat. Nabi tak ada masalah. Jibril bagi wahyu kat Nabi. Nabi dapat tu khalas. Nabi hafal. Baca alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzalal kitab, apa sambung sampai habis tu. Nabi hafal yang tu semua, relax. Nabi tahu baca pula. Nabi orang yang paling afsahul kalamul Quran, Nabi yang paling fasih baca Quran dia. Tapi Nabi macam saya kata tadi, kalau seorang-seorang dia selamatlah, tapi dia nak ajak kita. Jadi dia baca pula kat para sahabat. Baca kat para sahabat pun genius. Nabi baca hafal, Nabi baca hafal, Nabi baca hafal. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, mai pula Muawiyah, mai pula siapa nama Zaid, mai pula apa nama dekat Madinah Ubay, mai pula apa nama siapa nama lagi Abu Hurairah, mai pula apa nama Abdul Rahman bin Auf. Semua ni genius. Nabi baca hafal, Nabi baca depa hafal. Cuma ada segelintir, sebab sahabat Nabi macam kita juga. Bukan maksud kata macam kita tu depa sama kita, dak. Nak abang suasana dia sama. Ada yang cerdik banyak, ada yang cerdik sikit, ada yang cerdik kurang. Kita hak mana cerdik banyak cepat mengapai, cerdik kurang cerdik sikit dia kena tulis, sekejap lagi dia lupa. Yang cerdik kurang dia kena rakam terus, dia kena tulis terus, dia kena photostat pula lagi kat atas. Kalau tidak dia hilang terus. Sama lah para sahabat. Dak, yang ni ulama sebut ada di kalangan sahabat yang hafal keseluruhan Al-Quran, yang mereka semua ni ketika peristiwa peperangan yang Saidina Abu Bakar lancarkan, ketika peperangan Riddah, menentang orang murtad, menentang orang tak mau bayar zakat, hak depa-depa ni lah duduk di barisan hadapan. Sekaliannya semua syahid. Majoriti banyak, 70 orang. Ramai tuan-tuan, 70 orang hafiz. Ada juga di kalangan para sahabat hafal setengah je daripada Quran. Maknanya campur setengah Quran. Ada juga para sahabat yang menghafal surah-surah yang famous macam kita lah. Yasin, Alif Lam Tanzil, apa nama lagi, Al-Mulk, Al-Insan, kita hafal sikit-sikit tentu. Dan ada juga di kalangan para sahabat hafal surah lazim. Ada juga. Jadi tuan-tuan janganlah rasa macam Allah, aku ni tak masuk ma'at tafiz, habislah aku tak ada masa depan lah ni. Ada tuan-tuan, jangan risau. Yang penting kena amal. Yang penting kena amal. Ada seorang lelaki tu dia nak menikah, dia habaq siap-siap kat orang perempuan tu. Ni ada 6 surah aja tahu ai hafal. Fatihah, Qul Huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ada satu sikit cantik sikit, Tabat. Bubuh last sekali sebab dia ada syaddah lebih daripada yang lain. 6 lah dia hafal. Tak apa, 6 pun kalau amal elok-elok, baca elok-elok, insya-Allah syurga. Tuan jangan takut. Sebab orang kata apa? Baik, berani ustaz kata lagu tu ustaz. Beranilah pasal ada dalam hadis Nabi, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Sahabat Nabi dia sayang surah Qul Huwallah. Jadi dia baca Qul Huwallah setiap dalam rakaat sembahyang dia. Baca macam kita tadi. Baca surah Fatihah, baca Qul ya, baca Qul Huwallah. Baca surah Fatihah, baca Qul Huwallah, baca Qul Huwallah. Dia duk baca Qul Huwallah sentiasa dalam sembahyang dia. Jadi Nabi tanya, pasal apa buat lagu ni? Dia kata, wallahi ya Rasulullah, aku cinta surah Qul Huwallah sebab dalam dia ada sifat Allah Ta'ala. Aku cinta Allah, jadi aku cinta surah Qul Huwallah. Kan Qul Huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu semua sifat Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un. Semua ada. Aku sayang. Bila kata-kata macam tu, terus Nabi abang dia, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Kamu cinta surah Qul Huwallah, kamu masuk syurga. Boleh, tak ada masalah. Itu boleh. Jadi saya nak cerita dekat tuan-tuan tadi, saya nak patah balik, nak kata apa? Jadi ilmu Al-Quran yang disampaikan oleh Jibril pada Nabi dalam bentuk Nabi hafal. Kemudian Nabi baca kat para sahabat, ada yang tulis sikit-sikit. Jadi yang tulis sikit-sikit tu tak ada titik.
Kalau titik tak ada, baris nak ada lagu mana? Dia rumah saja. Contoh kita bagi Bismillah, Bismillah sikit sangat rumah dia, tapi tak apa, bagi contoh dulu. Bismillah dia tarik, ba dia tarik lagu tu, sin dia tarik lagu tu, mim dia bubuh lagu tu. Kalau hidang dekat kita, kita kata, hai yang ni apa ni? Titik ba tak ada. Okey lah, tak apa, Bismillah senang sangat. Okey, kita ambil tabat yada abi lahabin wa ta. Ta, ba, ya, ta. Ha, mana baca? Dia kata ni mangkuk apa ni? 4 mangkuk bagi kat kita. Ini lebih daripada mangkuk ayun. 4 mangkuk tak ada titik. Orang Arab time tu, sebab Quran turun di Arab. Sekali lagi saya ulang, Quran turun di Arab, bukan pada orang Arab. Quran turun di Arab sebab Nabi akhir Nabi orang Arab. Jadi bila turun ke Arab, dia dah ikut bahasa Arab, ikut kaedah Arab. Jadi bila kata lagu tu, orang Arab nampak mangkuk lagu tu, dia tahu yang ni ta, yang ni ba, yang ni ya, yang ni ta. Dia tahu. Dia tahu. Bagi kat kita, kita tak tahu. Jadi ketika itu okey, sebab Nabi dengan para sahabat. Tetapi lepas mana Saidina Abu Bakar, Saidina Umar pula pergi sebar 2/3 dunia, dah termasuk dah tok nek kita hak Melayu, tok nyang kita hak yang ada kat China, hak yang ada dekat India, hak yang ada dekat Filipina, apa semua tu nak baca Quran lagu mana, bagi mangkuk-mangkuk lagu tu. Maka datang satu ilmu, bubuh titik, lepas titik dia bubuh baris. Buh baris tu, yang tu namanya ilmu Dabtul Quran. Orang kita tak faham lagi Ustaz. Ustaz cuba bagi nampak sikit apa ilmu dia. Contoh, saya bagi contoh tuan-tuan. Baris Fatahah dia cunggit lagu tu. Baris Fatahah dia cunggit lagu tu. Macam mana baris Fatahah boleh bubuh lagu tu? Pasal apa tak bubuh baris Fatahah? Tuan-tuan tarik bubuh ero naik atas lagu tu. Contohnya kita ambil kita ambil apa? Tabat yada tadi. Tabat yada. Ta ero atas. Ba ero bawah. Tabat ba ero atas. Ya baris bawah. Tabat ya dal. Jadi tengok ero. Tabat ya da. Dia baca lagu tu. Habis tu saya kata kalau buat ero, habis tu kalau mat takkan beralun pula. Senang buat lagu sikit. Hamap. Jadi siapa yang tiba-tiba bubuh patah pap lagu tu? Maka namanya ilmu dhab ini. Saya cerita satu contoh, 2 contoh saya bagi tuan-tuan. Baris fathah datangnya, ni ilmu dhab ni, datangnya daripada huruf alif. Sebab baris fathah menunjukkan bunyi dia buka mulut. Tuan-tuan tengok saya. Baris atas dia mesti macam ni. Ba, ta, sa. Kalau baris bawah, i, bi, ti, bibir kita ke bawah. Kalau yang ni, ba, ta, mulut kita buka. Jadi nak ambil yang buka, yang ada sama dia huruf alif. Maka alif itu ulama sebut alif mutatarrifah. Alif dicundungkan dia lagu tu. Maka tuan-tuan tahu yang baris fathah tu dia sebenarnya adalah alif. Dia kata kalau lagu tu saya dah tahu lah Ustaz, baris bawah alif jatuh ke bawah. Jangan, yang tu sudah jadi Pak Abu. Jangan. Yang baris bawah bukan alif tuan-tuan. Baris bawah ialah huruf ya. Saya tunjuk tuan-tuan. Saya tengok ya macam ni. Tuan-tuan tengok ya lagu ni. Jadi saya kena tulis kat tuan-tuan ikut cara tuan-tuan. Boleh faham? Saya kalau tengok saya lagu ni lah. Tapi tuan-tuan tengok ke saya tulis lagu tu. Okay, tuan-tuan tengok ya dia macam ni. Ni ya lagu tu. Nampak tak ada lurus kat bawah tu? Nampak? So dia buang ekor, dia buang kepala, tinggal yang bawah tu. Hak tu yang jadi baris bawah. Sekian, nanti kita cerita lain bab tu. Hak tu bab Dabtul Quran. Itu salah satu ilmu yang ada dalam Al-Quran tapi tak masyhur di Malaysia. Kita tak bincang, tak bagi anak-anak kita tahu. Sebab apa? Contoh saya bagi tahu. Salah satu perkara yang penting yang kita kena tahu, contohnya tanda yang ada dalam Al-Quran bukan Fatihah, bukan Syaddah, bukan mati saja. Dia ada satu nama diamond. Diamond tu kalau ikut mushaf yang baru dah tak ada dah tuan-tuan. Mushaf baru Ustaz, hak yang kami ni baru juga ni, nampak cantik je. Itu cantik sebab tak bersentuh.
Nak tahu Quran baru ke tak ni, saya ajak tuan-tuan, nampak? Saya pun baru orang tegur kita, baru kita perasan selama ni ilmu ni ada, kita sangka semua orang tahu. Dah, bukan semua orang tahu. Nak tahu Quran kita tu cetakan tahun berapa, macam kita beli buku kita, hak ni tahun dia kata tahun 1391 Hijrah, 100 tahun lebih lah, dekat 100 tahun lah ni. Ada tulis Quran, tulis kat mana? Quran kalau tuan-tuan beli daripada Madinah ataupun mana-mana Quran yang jenis tak ada terjemahan Melayu, dia Quran je semata-mata, tuan-tuan buka muka surat belakang sekali, dia akan ada bentuk bulat, ada kerawang sikit atas dia tu. Tuan-tuan tengok second last daripada baris tu, tuan-tuan akan nampak dia tulis dekat situ tahun dia berapa. Siapa ada bawa Quran? Ada tak Quran? Cuba ambil satu Quran yang dekat bawah tu, yang Quran semata-mata. Tolong saya abang. Ada abang. Okey, ada. Tengok ni Quran ni, tengok ni. Muka surat belakang sekali. Yang ni Allah, yang ni mananya? Bukan Madinahnya. Tapi yang ni dia kena tengok chop mah. Ni dengan lukisan naga pun ada dalam ni. Allah, ini komik apa ni? Yang ni dia kena ada chop ni. Ni tak ada chop pun, KDN tak ada pun. KDN tak ada, mana boleh lepas. Ambil lain. Ni KDN tak ada. Ni KDN tak ada. Ambil bang, satu contoh. Hak tu besar tak boleh, tapi yang tu dah ada ni. Ambil satu ya. Quran macam hak tadi. Ada. Yang simple. Yang tu cantik. Nampak berkilat cantik elok. Cantik sebab tak bersentuh. Ini yang panggil suci dalam debu. Dia suci tapi berdebu. Bismillah. InsyaAllah dia lah. Tak juga. Apa masjid negeri punya tak ada cop KDN ni? Jangan. KDN marah. Kan KDN dah buat keluar. Dia kata Quran yang tak ada cop dia tak boleh di ni. Ni siapa Umar letak kat masjid ni? Mai tengok ni pula. Hak ni ada KDN. Jadi boleh pakai KDN saya. Okey, tuan-tuan. Yang ni yang ada terjemah Melayu, nampak? Ni dia ada terjemah Melayu. Tadi saya kata yang tak ada terjemah Melayu. Hak ni yang ada terjemah Melayu, tuan-tuan tengok. Dia ada satu cop petak segi, 4 segi ni. Tak ada nampak dalam tu. Boleh clear abang? Clear? Tak clear, tak apa. Dia Quran bercahaya, main dengan lampu bercahaya memang tak nampak. Dia ada satu cop KDN, sama juga, tak apa yang tu pegang abang. Yang tu cop KDN, yang ni pun cop KDN. Bawah cop KDN 4 sagi biru ni, tuan-tuan akan nampak dia ada sign, dekat sebelah sign dia akan tulis tarikh dia. Yang ni tahun 2012 cetakan Quran ni. Hak tu 2007. 1997. Astaghfirullahalazim. Ada lagi. Tak the latest lah kalau lagu tu. Tak apa tuan-tuan. Benda ni jangan takut. Mana boleh saya cerita dekat tuan-tuan sebiji lagu ni kalau saya kena paku dulu. Aku kena paku tu, aku bagi hampa paku sama juga. Sama-sama kena paku. Nampak tak? Saya hari ni memang saya nak cerita kat tuan-tuan. Sebelum masuk saya nak bagi tuan-tuan nampak dulu Quran kita ni macam mana. Tuan-tuan kena tahu Quran yang ada kat kita ni, dia kena ada cetakan-cetakan terbaru. Nasihat saya, sebab sini ni masyarakat dia lain macam sikit. Sebab apa? Kita duduk di Selangor ni, dia macam membangun sikit, dia canggih sikit. Siapa yang pergi haji, pergi umrah, jangan lupa pesan kat kawan-kawan. Madinah setiap kali, ataupun Mekah, ataupun kita kata Tanah Haram, setiap kali orang buat haji, dia akan cetak Quran yang terbaru. Pesan kat mereka, suruh bawa balik. Mereka bagi percuma saja. Pesan kat mereka, suruh bawa balik. Belakang dia tu, tuan-tuan akan dapat kerawang. Kerawang dia lebih kurang lagu kerawang Quran macam ni lah. Kerawang dia lebih kurang macam ni. Dia ada tulis dekat dalam tu. Tuan-tuan tunggu sat, bagi saya pergi cari. Tunggu sat. Baik, tuan-tuan tengok. Ni dia. Ni lah, semua tuan-tuan tengok jadi saksi. Nampak? Dah ada bulat. Nampak? Dia ada bulat, dia ada kerawang dah. Second baris, dia ada nombor tarikh. Dia kata cetakan ini adalah tahun 1409. Tu dia. 30 tahun punya dah. Nampak? Nampak tuan-tuan?
Dia tak ada masalah. Dia kata, Ustaz, kalau Quran lama ada problem ke? Memanglah tak ada problem. Tapi nak abang kata, kenapa kita tak up to date? Handphone kita canggih, kita punya ni canggih, Quran pun kena canggih, kena mestilah up to date. Mestilah kena ada cetakan 1436 Hijrah punya. Tapi orang yang pergi haji dia dapat lah. Hak kita ada, kita tunggu lah. Lagi beberapa bulan lagi ni masuklah nanti kat kita pula 1400 Hijrah. Jadi nasihat saya dengar lagi, cadangan saya ni, cadangan. Tuan-tuan lepas ni pergi overseas, jangan lupa beli Quran dekat negara-negara yang tuan-tuan pergi. Boleh jadi Quran dia paling daripada kita. Buat collection. Baru kita boleh tengok. Baru kita boleh tahu. Jadi hobi kita. Saya pun baru nak try. Nak bagi jadi hobi juga, kumpul Quran. Yang ni saya beli di Bosnia, yang ni saya beli dekat Mongolia, yang ni saya beli dekat baru. Orang tengok pun, dahsyat. Tapi kumpul saya tak jadi, kena baca. Tapi kumpul itu pun dah bagus dah. Sebab apa? Bukan apa? Esok zaman anak kita boleh cerita dekat dia, yang ni macam mana, yang ni macam mana, yang ni macam mana. Tuan-tuan, dia ada nilai, tuan-tuan, Quran ni. Tapi boleh takat tu je lah. Boleh lah. Jadi saya ulang sekali lagi, Quran kita dia ada tanda dia ada cop dia. Okey, nama orang yang tulis Quran, ni kena habaq juga. Sat lagi tak tahu, jangan, kena bagi tahu. Orang yang tulis Quran kita ni, yang kita duk baca ni, fastakbaru, tulisan dia lagu ni. Buka hak ni pun fastakbaru. Kita punya pun tulisan sama juga. Siapa yang cetakkan yang baru, yang ni dalam dia pun khat dia yang sama juga, Quran tu. Siapa penulis khat dia tu? Nama dia, ingat betul-betul, Osman Taha. Mana ustaz tahu? Belakang tu dia tulis khat ini adalah waqad katabahu al-khatat. Al-khatat ni bukannya kemetod. Khatat ni orang tulis khat. Kalau tuan-tuan tengok senarai nama, tiba-tiba kawan tu orang duk bubuh Al-Jufri, Al-Sagaf, tiba-tiba kat dia Al-Khatat. Ni kemetod mana ni? Bukan. Dia pakar khat tu makna dia. Waqad katabahu, dan telah ditulis Quran ini oleh siapa? Dia abang ni, nampak? Dia abang. Quran yang ada di tangan saya ni sekarang ni ditulis oleh seorang penulis dia, Osman Taha nama dia. Tu. Tuan-tuan pun baru tahu, ada penulis rupanya. Ingatkan Quran ni jadi sendiri. Tak apa tuan-tuan, saya boleh cerita sebiji-sebiji kat tuan-tuan sebab saya dah kenal dulu. Hamba jangan takut, sebab tu aku tahu nak cerita. Saya pun kenal, bukan apa siapa. Tu nampak tu, Ustaz Syaharuddin bin Pangilun, ada nama dia situ. Dia tegur saya, entah Syekh, takkan entah tak perhati Quran. Aku dah kenal dah, takkan nak kena. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sat ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.